Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini membicarakan zaman pemusatan tamadun Islam selepas jatuhnya Daulah Utsmaniyah dan jatuhnya kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Abbasiyah. Terkenal di antaranya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah salah seorang daripada ahli pemikir Islam yang berusaha untuk mengembalikan umat Islam ke zaman zaman kecemerlangan tamadun Islam dengan mempelajarikan Al-Quran sampai peringkat falsafah. Dia menyebut falsafah Al-Quran. Jadi dimaksudkan dengan falsafah Al-Quran, maknanya Al-Quran ini haruslah mewarisi dan dikaji oleh orang Islam sampai perangkat falsafah. Karena pada itu sudah menampak orang Islam mengkaji, melihat Al-Quran ini hanya peringkat bacaan saja, hanya untuk belajar sedikit tajwid, taranum, dan berlagu. Pengaruhnya sehingga sekarang itulah orang mengkaji Al-Quran atau menghafaz. Lepas menghafaz tinggal jadi itu imam saja, karena hina dari itu imam, tapi dia tak baca, dia tak kaji Al-Quran itu lebih mendalam. Sebenarnya Al-Quran ini adalah harus dikaji dan diteliti sampai peringkat falsafah. Bukanlah Al-Quran itu dikaji, diteliti. Sebenarnya Al-Quran itu wahyu Allah, kebenarannya tak perlu dikaji, diteliti. Itu tentang wahyu Allah itu sudah jelas. Yang dikaji, diteliti Al-Quran ini tentang pengajaran yang terdapat dalam Al-Quran itu, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu sains tabi'i yang disebut dalam Al-Quran. Pada zaman kecemerlangan tamadun Islam Abbasiyah dulu, lahirnya sekian ulama adalah untuk membangun kemajuan dan tamadun Islam yang lebih tinggi dengan memahami tentang ilmu Al-Quran dan digabung dengan ilmu yang dihasil oleh manusia pada zaman itu. Pada zaman Ibnu Taimiyah ini, Barat begitu menekuni untuk mengkaji dan meneliti ilmu sains Islam. Ilmu sains Islam yang ditinggalkan oleh orang Islam, dipelajari oleh orang Barat di segi ilmu sains tabi'i. Namun orang Barat meninggal ilmu sains Islam ini dari segi sains ketuhanan dan sains sosial, sifatnya pemisahan. Nah, ini masih dalam kajian penyelidikan dalam sebab lahirnya Ibnu Taimiyah ini abad yang ke-12. Bangunnya tamadun Barat ini pada abad yang ke-17. Dan abad yang ke-14 bangunnya dikenali zaman Renaissance. Kemudian dibangun kemajuan tamadunnya pada yang dikenali dengan sains modern ini pada abad yang ke-17. Tapi maknanya masa zaman Ibnu Taimiyah bercakap ini, orang Islam telah meninggal daripada mempelajari Al-Quran sampai peringkat falsafah, dan orang Barat begitu menekuni ilmu sains Islam, ilmu sains Islam yang ditinggalkan oleh orang Islam. Baiklah, Ibnu Taimiyah juga menyampaikan ide-ide dalam pembaharuannya untuk menyedarkan orang Islam supaya kembali, kalau umat Islam ingin maju dalam pelajaran dan ilmu pengetahuan Al-Quran dan hadis ke peringkat yang tinggi, maka pelajaran Al-Quran dan hadis ini harus ditafsir sampai peringkat falsafah. Kalau saya katakan yang tafsir dan peringkat falsafah itu maknanya dikaji, diteliti sampai peringkat ilmu, membuat satu kajian yang dikatakan kajian ilmiah dan saintifik. Melalui kajian ilmiah dan saintifik inilah manusia dan orang Islam sendiri berupaya untuk mencipta suatu daya cipta yang tinggi, seperti mana yang dikuasai oleh orang-orang Barat yang ada sekarang ini. Karena mereka menekuni tentang ilmu sains Islam, tapi mereka hanya mengambil dari segi sains tabi'i. Tapi yang dikenaki sains Islam yang berdasar Quran dan hadis ini adalah berusaha untuk menggabung kembali kesatuan ilmu itu daripada sains tentang ketuhanan dan sosial dan sains tabi'i yang boleh membawa suatu kemajuan dan tamadun.
dalam bidang ilmu sains dan teknologi. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Malah Ibnu Taimiyah mengatakan orang Islam mereka ini haruslah berani berijtihad. Kerana dalam pada zaman Ibnu Taimiyah ini orang Islam tidak berani untuk bercakap sesuatu tentang ilmu yang berdasar kepada ilmu syariat sekalipun tidak ada ijtihad yang baru. Sedangkan dalam perkembangan masyarakat itu ada masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat. Maka wajar orang Islam membuka. Orang Islam mengatakan pada zaman itu pintu ijtihadlah tertutup. Sehinggalah orang sekarang ini pun menganggapkan pintu ijtihad dah tertutup setelah mananya lahir Imam 4 Ahlussunnah wal Jamaah. Memang Imam 4 Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah memberi garis panduan kepada orang Islam untuk menguasai atau mempelajari ilmu Islam. Ini bukan berarti pintu ijtihad sudah tutup, kata Ibnu Taimiyah. Kita harus menoka kembali isu-isu masalah yang baru yang menimbul dalam masyarakat, dan harus kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis untuk menafsir dan menjelaskan suatu isu itu mengikut daripada penyelesaiannya mengikut Al-Quran dan Hadis. Ini adalah untuk pandangan Ibnu Taimiyah. Jika umat Islam ingin maju, maka umat Islam haruslah berani berijtihad untuk mencari kemajuan, lebih-lebih lagi dalam urusan perkara yang berhubung kait dengan kemajuan sains dan teknologi. Ini adalah pandangan Ibnu Taimiyah untuk memberi kesedaran kepada umat Islam pada masa itu untuk maju dalam bidang ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.